Tuan Menteri, saya ingat boleh sikit je, banyak lagi Ahmad. Ni okay. not very technical. Terima kasih Menteri. Ya, saya tertarik dengan Timbalan Speaker, jawapan yang disebut tadilah bahawa sekarang ini telah tiba masanya di mana kita kena berbelanja dengan cara yang berhemah. Dan saya rasa sebenarnya this actually, dengan izin, is the crux of the problem. Sebenarnya kita, kalau kita lihat dari sudut polisi, dari sudut polisi pronouncements dan sebagainya, semua cukup cantik daripada dulu hingga ke sekarang. Tapi masalah dari segi dia punya implementation, dari segi dia punya delivery, dari segi dia punya kesungguhan dan sebagainya. Dan dengan wujudnya satu new economic model sekalipun, tetapi kalau playersnya adalah sama, dengan tidak ada dia punya proper checks and balances, tanpa adanya ketelusan, tanpa adanya cara-cara untuk menentukan bahawa tidak berlakunya ketirisan dan kebocoran dan sebagainya, saya cukup yakin bahawa apa saja dasar yang dikemukakan pasti akan gagal. Dan kenyataan bahawa sekarang ini telah tiba masanya kita berbelanja dengan berhemah merupakan satu pengakuan bahawa selama ni kita berbelanja dengan cara yang tidak. Dan kalau itulah katakan pengakuannya, saya tidak nampak dari segi pengukuhan institusi-institusi sampingan di dalam masyarakat yang boleh menentukan bahawa ketelusan, kepertanggungjawaban dan sebagainya akan dilaksanakan dengan baik, supaya apa yang disebut secara indah tentang new economic model ini akan benar-benar tercapai. Ini poin yang pertama. Yang kedua ni, tentang soal subsidi ni, saya selalu melihat bahawa pihak Kerajaan Barisan Nasional ni menganggap bahawa subsidi ni adalah satu benda yang semestinya akan membantutkan pertumbuhan ekonomi, ataupun satu istilah yang negatif dan sebagainya. Tetapi saya merasakan bahawa dengan adanya subsidi-subsidi tapi yang ditujukan kepada aspek-aspek yang positif, yang boleh membantu dari segi meringankan perbelanjaan rakyat jelata, yang akan membantu economic punya aktiviti di peringkat grassroots dan sebagainya, ianya merupakan satu perkara yang positif. Maka kita tak boleh persalahkan subsidi sebagai satu faktor yang menyebabkan ekonomi kita tidak membangun ataupun membantutkan pertumbuhan ekonomi kita, kecuali sekiranya subsidi-subsidi ini telah diberikan kepada sektor-sektor yang tidak betul dan hanya menguntungkan golongan-golongan yang tertentu dan tidak memberikan impetus dan rangsangan yang sepatutnya kepada ekonomi keseluruhan. Kerana istilah subsidi dengan istilah rangsangan ni pun sebenarnya boleh dianggap interchangeable, yang mana bila kita berikan bantuan dari satu sudut, ianya akan memberikan sumbangan ataupun galakan untuk pertumbuhan ekonomi berlaku. Lalu di sini saya ingin kalau bolehlah perlu diadakan, selain daripada soal satu polisi yang indah, yang tercatat dengan baik dan sebagainya, satu pengakuan bahawa kesilapan-kesilapan yang lepas tidak akan berlaku lagi dengan adanya usaha-usaha sampingan, yang akan menghalang berlakunya ketirisan dan kebocoran yang disebut sebanyak 28 bilion, seperti mana yang dinyatakan di dalam laporan Ketua Audit Negara. Ini merupakan perkara-perkara yang cukup penting sekali. Lalu ada 3 poin tu, saya harap Yang Berhormat Menteri boleh juga sikit saja saya nak bertanya. Yang Berhormat Menteri, satu, saya nak bertanya sikit tentang tadi. Yang Berhormat kalau Menteri, dia sikit, saya mintalah jangan sikit saja tapi panjang. Memang saya betul sikit, betul. Saya nak bertanya itu tentang angka ini. Yang Berhormat Menteri tadi menyatakan subsidi adalah sebanyak 73 bilion, tetapi dalam titah ucapan yang di-Pertuan Agong ke Surat 4 mengatakan pelbagai subsidi bagi meringankan bebanan rakyat pada tahun 2009 saja sebanyak 24.5 bilion. Jadi saya nak tahu sebenarnya angka yang mana yang lebih tepat. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad. Memang cukup sikit. Datuk Ketua, apa yang